your A game. Hi, I am Ilyas Jamil, Managing Director of IX Ventura Tech Sdn Bhd. I have been in the education and technology industry for more than 10 years. And for the past few years, I have been working with a few experts to develop an educational technology solution that will have a major impact to the society. Let me introduce you to Snap. Technological advancement create new educational needs. We need to be more progressive and be quick to adapt to technology. However, we understand that adapting to change is a stressful process, and our main concern is the mental well-being of the students as well as the teachers. We want to ensure that no one drops out of school and no one is left behind in education. In IXVT, we are committed to face the wind of change and contribute to the betterment of education. Snap is a game changer. We believe that learning should be fun and inclusive. From pen and paper to snap and submit. School tasks are now effortless with Snap. How easy is that? We can enhance digital literacy while combining the best of both online and offline schooling. We want to make sure that no one is marginalized. That's why we are here offering free subscriptions to our users. Snap is the first online learning platform that integrates mobile game with online learning. Imagine how exciting it is for the students to do homework and their marks can be used as points to play a simulation game called Game Ed. This game encourages collaboration and peer support. We are confident that our solution is socially impactful because of our awareness to educate the future and innovate for the children. Gamification in education is the way forward. Our education is our future. Bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam SMK Siasan. Bertekun kunci kejayaan. It's all begin here. Hebat, hebat, hebat. Saya Cikgu Ros Azhar bin Arifin bersama-sama sahabat saya Cikgu Faiz Hazizi bin Muhammad Fazil akan membentangkan satu projek yang berbentuk inovasi dalam melancarkan
pemantauan di sekolah-sekolah ataupun untuk membantu pihak pengurusan bagaimana untuk memantau perjalanan sekolah. Baik, terlebih dahulu kita rujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, anjakan yang kelima, bila mana KPM akan memastikan pemimpin yang berprestasi tinggi saja ditempatkan di sekolah-sekolah. Jadi sehubungan dengan itu, saya pasti bahawa setiap pemimpin ataupun pengetua yang ditempatkan di sekolah-sekolah adalah mereka yang berprestasi tinggi. Dan untuk memastikan mereka ni berprestasi tinggi, mereka tidak boleh lari ataupun sebagai seorang pengetua tidak boleh lari daripada standard kompetensi pengetuaan sekolah Malaysia yang mengandungi 9 standard. Dan bagaimana yang dikatakan pengetua yang berprestasi tinggi itu dapat memantau ke-9 bidang kompetensi ini dalam melaksanakan ataupun menguruskan sekolah untuk menjadikan sekolah itu berkesan ataupun sekolah yang cemerlang. Baik, isu dia adalah berkaitan dengan pemantauan dan bagaimana kita nak memantau. Inilah isu yang kami fikirkan sama-sama untuk membantu pihak pengurusan. Jadi langkah yang pertama yang kami buat adalah kami memanggil ahli-ahli yang berkaitan ataupun yang berkenaan untuk mengadakan satu sesi brainstorming untuk membincangkan apa masalah-masalah yang berlaku dalam proses pemantauan. Jadi di sini disenaraikanlah beberapa masalah. Yang pertama sekali, sudah semestinya lah apabila pemantauan akan adalah borang-borang ataupun buku-buku yang dicetak untuk kawalan dan sebagainya. Jadi masalahnya adalah peningkatan kos membeli kertas. Kemudian sebagai seorang pentadbir, apabila kita ingin memantau, kita memerlukan maklumat-maklumat yang terlalu cepat, yang pantas, yang maksudnya di mana kita nak mendapatkan maklumat yang secepat mungkin yang boleh. Dan seterusnya masalahnya adalah tiada pemusatan data. Kita nak data EPDM, kita terpaksa rujuk EPDM. Nak berkaitan operasi, kita terpaksa rujuk operasi. Nak tengok, nak memantau berkaitan dengan kemasukan pelajar dalam kelas ponting, kita akan rujuk ke buku ponting dan sebagainya. Dan dinyatakan juga dalam brainstorming ini, masalahnya adalah masalah keciciran ataupun maklumat yang kita ingin sampaikan kepada ibu bapa itu tak sampai. Kadang-kadang sampai tetapi ketirisan berlaku. Dan apa yang paling penting sekali apabila dalam proses pemantauan ini, mau tak mau guru terpaksa menjalankan tugas, dan ini adalah satu bebanan tugas guru yang terpaksa mencari borang, terpaksa cari buku dan sebagainya. Jadi kesimpulan daripada brainstorming tersebut, isunya adalah bagaimana kita nak membuat pemantauan yang efektif, yang cepat dan sempurna. Jadi langkah seterusnya apa yang kami buat, kami tengok berdasarkan isu yang kami perolehi, kami mencari apa kekuatan yang ada pada SMK Siasan dalam kami nak melaksanakan satu pemantauan yang cukup efektif. Jadi kekuatan yang ada pada SMK Siasan ini adalah, kita tahu semua guru ataupun AKP dan semua warga sekolah, ibu bapa ataupun pemegang taruh luar, dalam keadaan sekarang ini, situasi sekarang, tiap-tiap orang pasti ada telefon bimbit ataupun smartphone. Kemudian kekuatan yang ada adalah ramai guru ataupun AKP yang ada di SMK Siasan ini adalah mereka yang berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi maklumat, mau komputer, ICT ataupun IoT. Dan kami sangat beruntung bahawa kami ada seorang juruteknik komputer yang cukup kompeten dan berilmu tinggi dalam teknologi komputer. Seterusnya, banyak aplikasi teknologi yang disediakan secara percuma. Yang ini yang kita perlu rebut. Setiap sekolah perlu rebut lah apa yang diadakan, disediakan secara percuma untuk kita mengurangkan kos operasi kita. Dan yang paling cukup penting sekali dalam apa pun, sokongan yang cukup kuat daripada PIBG sekolah. Kalau tiada sokongan daripada PIBG, dia akan menjadi satu ancaman kepada pihak pengurusan sekolah. Baik, selepas hasil pada brainstorming dan juga
melihat kepada kekuatan yang ada di SKMC Seksan. Jadi kami berdua mendapat memutuskan kita akan membuat satu aplikasi yang kita namakan sebagai SMKHNet 2.0, di mana inovasi ini bermula pada tahun 2019. Kita bermula dengan SMKHNet 1.0 yang menggunakan Android Studio dan Xcode. Yang ini kita terpaksa bayar bila mana kita menggunakan perkhidmatan mereka. Jadi bertitik tolak pada tersebut, bagaimana kita nak mengurangkan lagi kos operasi kita. Pada tahun 2020 yang kita tengok SMKHNet 1.0 ni dia kurang efektif dan terhad penggunaannya, terutama kepada yang menggunakan Android, dan kos yang tinggi. Kita cuba fikirkan apa cara yang kita perlu buat untuk kita mengurangkan kos yang sebelum ini yang kita perlu bayar dalam setahun tu $99. Jumlah yang cukup besar jugalah bila kita laksanakan SMKHNet 1.0. Dan hasilnya pada tahun 2022 kita telah membina satu lagi apps yang kita namakan SMKHNet 2.0 yang menggunakan web-based like apps yang menggunakan sumber yang percuma, yang mesra pada Android, iOS dan juga kepada PC. Baik, objektif SMKHNet 2.0 yang pertama pastinya lah, apabila kita nak mendapatkan maklumat, kita pentingkan kepada pantas maklumat di hujung jari. Sistem yang cukup sistematik, pantas, mudah digunakan, mesra pelanggan dan percuma. Jadi objektif yang keduanya adalah penjimatan. Kita dapat menjimatkan dengan menggunakan SMKHNet 2.0. Kita dapat menjimatkan kos yuran, kita dapat menjimatkan kos pengurusan pentadbiran, terutamanya untuk mencetak bahan kertas dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah cukup sistematik. Satu sistem ataupun platform bagi menyelesaikan isu yang dihadapi oleh pihak sekolah ataupun pentadbiran sekolah dengan memperolehi apa segala maklumat hanya di ujung jari dalam satu aplikasi. Dan yang paling penting apabila kita membuat apps ataupun aplikasi ini adalah keselamatan. Kita juga masukkan objektifnya adalah keselamatan, sistem log masuk menggunakan akaun Google Workspace for Education bagi setiap warga sekolah dan data disimpan di pelayan Google. InsyaAllah ini adalah selamat. Kumpulan sasaran apabila kita membina SMKHNet 2.0 ni pastilah yang terutama kepada guru dan staf, iaitu membantu guru staf memberi laporan yang cukup pantas dan terus kepada pihak pentadbir. Tak perlu nak tulis, nak cetak dan hantar dan sebagainya. Maksudnya setiap kali mereka mengisi borang dan sebagainya yang ada dalam apps, send terus kepada pihak pentadbir. Begitu juga dengan ibu bapa ataupun penjaga, bila mana aplikasi ini juga boleh dilihat ataupun dipantau oleh ibu bapa dan penjaga. Maklumat disampaikan terus melalui aplikasi, melalui program, aktiviti ataupun apa-apa saja yang berlaku di sekolah. Begitu juga dengan pelajar, kita masukkan juga dalam SMKHNet 2.0 ini atau bahan-bahan secara maya, yang mana sekiranya pelajar-pelajar berada di luar daripada kawasan sekolah ataupun di rumah, mereka boleh juga melayari SMKHNet ini untuk belajar secara maya. Begitu juga yang paling utama sekali adalah kepada pentadbir, laporan-laporan, maklumat-maklumat dapat diakses terus di hujung jari. Pegang telefon, kita akan dapat maklumat di hujung jari. Hasil daripada apa yang kita buat SMKHNet 2.0, bila mana objektif yang utama kita adalah penjimatan kos. Jadi kesan yang paling kita ketara sekali adalah kita dapat menjimatkan kos pembelian kertas hampir separuh, 50%. Kalau sebelum ni setiap tahun kita akan membelanjakan lebih kurang dalam 10,000, 11,000 untuk kos kertas dakwah dan sebagainya. Tapi bila kita menggunakan sistem aplikasi ini, kita dapat menjimatkan separuh daripada kos pembelian tersebut. Dan paling penting sekali, kita membuat
aplikasi ini tanpa menggunakan kos pun, dengan kepakaran kita yang ada, dengan yuran yang percuma. Kita tidak menggunakan sebarang kos dalam membina aplikasi ini. Dan yang paling penting sekali, berkaitan dengan kemenjadian murid, kemenjadian sahsiah murid. Bila mana setiap kali pelajar membuat perkara-perkara yang baik ataupun kesalahan, kita boleh terus masuk dalam aplikasi tersebut, iaitu sistem merit demerit meritokrasi. Pelajar akan berebut-rebut untuk membuat sesuatu yang baik untuk dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Dan kita dapat menjimatkan kos kertas, bilik buku, keberadaan murid ataupun punting kelas. Setiap kali PDPC masuk ke kelas, kita dapat mengurangkan kos tersebut, dan pelajar pun akan khawatir sekiranya setiap kali cikgu masuk, cikgu akan isi dalam aplikasi tersebut. Baik, berikutnya saya paparkan serba sedikit berkaitan antara muka yang terkandung dalam SMKSNet 2.0. Yang pertama, kita boleh lihat paparan guru untuk staf. Bila dia buka, dia akan nampak gambar mereka. Kemudian untuk paparan pelajar, ibu bapa dan lain-lain, bila mereka buka, mereka akan dapat apa segala maklumat yang mereka perlu dalam pengurusan sekolah ataupun aktiviti. Untuk pentadbir juga, kita ada paparan untuk pentadbir. Kemudian berkaitan dengan info-info yang terkini ataupun yang lain-lain berkaitan segala aktiviti yang berlaku di sekolah, kita akan masukkan dalam SMKSNet tersebut. Dan juga kita paparkan juga berkaitan dengan borang-borang yang kita masukkan dalam SMKSNet 2.0. Jadi guru-guru tak perlu nak mendapatkan borang di pejabat ataupun mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan pemantauan dan sebagainya. Hanya di hujung jari mereka saja, mereka buka aplikasi SMKSNet 2.0 dan isi dalam app tersebut, dan maklumat tersebut akan sampai kepada pentadbir. Okey. Untuk direktori guru dan staf juga kita akan masukkan juga dalam app tersebut. Jadi kadang-kadang kita nak cepat, di mana kita nak dapat nombor telefon guru-guru dalam direktori tersebut, maksudnya kita akan tekan terus boleh dapat telefon guru yang kita nak menghubungi. Dan itu ada juga contoh-contoh laporan guru ganti, relief yang dimasukkan dalam app tersebut dan terus kepada pihak pentadbir. Kemudian laporan pelajar tidak hadir, punting. Kemudian ada juga dalam SMKSNet tersebut, bila cikgu berkursus ataupun mesyuarat di luar, mereka akan hantar minit curai terus kepada pentadbir. Apa tindakan pentadbir dalam minit curai tersebut? Laporan dan sebagainya, laporan guru bertugas mingguan, laporan guru bertugas harian, dan juga perkara-perkara yang ada segalanya berkaitan dengan pengurusan pihak sekolah, khususnya bagaimana pihak pentadbir untuk memantau perjalanan sekolah. Jadi di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas usaha yang telah dibuat oleh juruteknik dan juga sumbangan idea daripada rakan-rakan guru dan sebagainya yang dapat membantu pihak pengurusan pentadbir, khususnya di SMK Syekh Hasan, untuk memantau perjalanan pengurusan sekolah baik dalam PDPC ataupun pengurusan-pengurusan pentadbiran yang lain. Dan bila mana kita melihat kepada standard pengetuaan sekolah 9 bidang tadi, bila saya menggunakan SMKSNet ini ataupun guru-guru menggunakan, saya dapat sekurang-kurangnya saya dapat memantau 5 daripada 9 bidang tersebut dan memudahkan pengurusan pentadbiran pihak sekolah. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan apa yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza.
kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A game.